Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Apa khabar Kuan Guru? Baik, sangat baik, amat baik. Oh, yes. Apa khabar Prudential? Luar biasa, fantastic. One day, two kids, one day, one recruit. Oh, Sydney Milford. Who we are? I am Emreti, you are Emreti, we are Emreti. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah kerana limpah rahmat ni kita dapat berkumpul pada pagi Khamis ni. Dan mari kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para mukmin dan seluruh umat Islam yang telah meninggal dunia ataupun yang ada lagi. Al-Fatihah. Okay. So, hari ni saya nak share sikit pasal seorang insan ni yang bernama Rowan Sebastian Atkinson. Cuba. Atkinson lah? Atkinson. Rowan. Siapa lagi tu? Mr. Bean. Siapa lagi? Okay. So, Mr. Bean ni nama panjang dia Rowan Sebastian Atkinson. Dia dilahirkan Atkinson. Dia ada Sir kat depan. Oh, Sir Rowan Sebastian Atkinson. So, dia lahir pada 6 Januari 1955 di Consett County, Durham, England. Okay. Lepas tu dia standard sekarang dia sebagai pelawak televisyen filem lah. Dia punya career dia lah. So, dia pusat pendidikan dia di The Queen College, Oxford. Dia start pengaruh dalam bidang lawak ni. Dia tengok daripada masa kecil-kecil, dia tengok televisyen, dia tengok cerita Peter Sellers, Charlie Chaplin semua. So, dia kat situ Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. So, dia start situ, dia dah macam minat lah. Okay, so Mr. Bean ni telah dilakukan dengan berjayanya oleh seorang lelaki yang berlakon. Beliau telah mencapai kemasyhuran menerusi rancangan komedi seksa BBC Not the 9 O'Clock News. Okay, siapa tahu cerita tu? Dia bukan cerita. Pada tahun 1979 hingga 1982 dan turut menerima anugerah BAFTA 1981 untuk mempersembahkan hiburan terbaik dan melalui penyertaan di The Secret Policeman's Ball dari 1979. Beliau juga telah disenaraikan sebagai pelakon paling lucu dalam komedi British. Okay, so kat sini kenapa aku nak cerita pasal dia ni? Sebab dia ada, kita nampak dia punya kisah, kebaikan kisah dia, macam mana dia boleh berjaya, macam mana dia tiba-tiba boleh hot macam ni kan. Tapi kita tak tahu pasal keburukan, macam mana dia nak jadi berjaya tu. Sebab dia ni orang yang banyak problem lah, orang cakap banyak problem lah. Pencabaran tu dia banyak problem. So sewaktu kecil beliau ada panggil muka alien. Masa kecil dia panggil, ada orang main ejek-ejek dekat sekolah ejek muka alien semua. So ketika proses membesar, beliau sering diejek dan dikacau oleh pembulinya. Perkara ini berlaku kerana beliau mempunyai masalah percakapan gagap. So dia ni pun ada masalah percakapan lah, gagap. So kedua, beliau sering menghabiskan masa keseorangan kerana tidak mempunyai kawan yang ramai. Baik. So dia ni pun tak ada kawan ramai. So dia banyak habiskan duduk alone lah, orang cakap, duduk seorang-seorang kan, tak ada kawan. Beliau turut mempunyai sifat malu yang teramat. Oleh sebab itu beliau membuat keputusan untuk belajar bersungguh-sungguh dan memberikan tumpuan sepenuhnya ketika berada dalam kelas sains. Beliau juga berusaha sedaya upaya untuk mendapat pencapaian akademik yang terbaik buat dirinya. Ketiga, salah seorang gurunya pernah berkata, tidak perkara luar biasa yang ada pada dirinya. Saya tidak menjangka dia akan bergelar saintis yang berjaya. So sekarang guru dia terkejut lah, sebab dia tengok dulu masa dia ni masuk kelas aku, dia ni bodoh-bodoh kan, memang tak pakai kan. So sekarang dia dah jadi saintis yang berjaya. So dia terkejut lah. So
Kerja keras saintis yang berjaya dan hebat. Saintis lah. Dia profesor. Kerja keras beliau juga membuahkan hasil yang berbaloi dan mendatangkan hasil buat dirinya. Beliau akhirnya diterima untuk melayakkan diri sebagai bagi melangkahkan kaki ke universiti yang berprestij iaitu Oxford University. So dia dapat masuk. 4. Ketika zaman belajar, Rowan mula menaruh minat dalam bidang lakonan. So masa dalam bidang belajar dia dah start minat untuk berlakon lah. So namun begitu harapannya itu tidak kesampaian kerana masalah percakapan yang dihadapi olehnya sejak kecil. Walau bagaimanapun, beliau masih berjaya mendapatkan ijazah sarjana dalam bidang kejuruteraan elektrik, walau sebenarnya beliau masih menaruh minat yang begitu mendalam untuk berlakon. So dia minat berlakon tapi dia tak dapat nak berlakon sebab dia ada banyak gagap kan, ada problem gagap. Tapi dia tetap fokus dalam perjalanan dia walaupun dia dah tak minat. So kat sini nak cerita, walaupun kita tak minat tu benda tu, tapi dia dapat berjaya lah. Okay, kelima, beliau mula menyertai kumpulan komedi untuk merealisasikan impiannya untuk menjadi seseorang pelakon. Namun malangnya, banyak rancangan televisyen telah menolaknya kerana masalah percakapan yang dialami. Beliau juga berasa begitu sedih dan kalah dengan segala kata-kata yang dilontarkan terhadap dirinya. Namun, beliau masih berdiri teguh untuk membuktikan bahawa dirinya mampu melakukan apa sahaja perkara yang disukai tanpa perlu memikirkan pendapat orang lain. 6. Masalah percakapan yang dialami akhirnya berjaya ditewaskan selepas mengambil bahagian untuk melakonkan satu watak di atas pentas. Tidak lama kemudian, beliau baru tersedar bahawa beliau mampu untuk bercakap seperti orang biasa tanpa gagap selepas memainkan watak di atas pentas. Terbaik. 7. Beliau masih ditolak oleh rancangan televisyen kerana penampilan dan wajahnya. So bila dah gagap tu dah settle, nak try apply balik muka pula kan. Oleh itu beliau membuat keputusan untuk bertukar dari stesen televisyen ke radio. 10 tahun selepas tu beliau mula membina watak seperti anak kanak-kanak dan mula beraksi dan membuat persembahan di beberapa buah festival. So dia pergi tempat-tempat festival, dia buat macam budak-budak ni lah, buat lawak lah. So 8. Beliau mula memainkan watak sebagai seorang karakter tanpa nama, namun sering membuat penonton ketawa hingga tidak kering gusi. So macam kadang-kadang ada event apa-apa, dia naik pentas, dia akan buat lawak tanpa sebut nama dia siapa semua, sampai penonton tu memang gelak-gelak lah. Tidak lama kemudian beliau berjaya membawa diri dia ke siaran televisyen dan memulakan show pertama iaitu Mr. Bean. Show tersebut ternyata berjaya meraih perhatian ramai penonton dan mereka amat menyukai watak Mr. Bean yang dibawa sendiri oleh dirinya. Aura yang ada pada dirinya juga membuat show tersebut sesuai ditonton oleh setiap orang tanpa mengira peringkat dan umur. So kat sini saya nak cerita kisah pasal Mr. Bean ni. Dia ni ada problem bercakap semua, tapi dia berusaha untuk join juga, buat dia punya minat dia. Walaupun dia pandai dalam bahagian lain, saintis semua dia pandai, dalam bahagian sains semua, tapi dia minat bahagian lakonan. So dia berusaha untuk jadi pelakon juga. Dia fight diri dia untuk bercakap depan orang. So dia dapat benda tu, dapat masalah kedua iaitu muka tak boleh. So dia buatkan show yang kena dengan diri dia. Unik lah. Sama macam Shoaib. Shoaib lah. Shoaib. So kat sini semua faham kisah dia kan. So saya nak masukkan kena sikit dengan perniagaan kita ni. Kita first kali kita kena pandai bercakap lah kan. Kita bercakap, tak boleh gagap-gagap. So bila nak jumpa klien tu kena confident So sekarang dah masuk bulan ke berapa? Bulan 2 lah kan. Dah bulan 2 dah. So kita kena fokus lah. Ingat balik kita punya APW dulu, kita nak target berapa, semua kita kena ingat balik lah. Macam laptop ni. Okay, sorry. Okay, sekarang saya nak memperkenalkan seorang full time kita. Boleh Boleh. So dipersilakan, kita panggil dia Mat. Let's welcome Mat.